Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Qala al-musannifu bahasan sifat qidam. Bahasan sifat qidam itu ialah wajib juga dengan jalan syarak di atas kita. Wajib tu oleh iktikadkan sedianya ta'ala dengan makna wazalika musawwarun, demikian mazkur oleh musannif, yakni sedia itu dengan makna dirupakan dengan makna bukan ia Allah Ta'ala dihulunya tak ada, dihulunya Ta'ala itu tak ada, kemudian ada ia Ta'ala, maka tak begitu hanya ia Allah Ta'ala sedia kalau adanya Ta'ala, yakni dengan bahawa tidak ada permulaan baginya. Maka sedia yang semacam inilah dikatakan sedia yang zati. Lawannya bagi sedia zamani, yakni panjang masa, serta dihulunya tiada. Itu panggil sedia zamani, yakni di apabila suatu itu makin masa umurnya setahun, maka ini bukan maksud kita di sini, yakni ini iaitu kena kepada sedia zamani, bukan dimaksud kita di sini. Maka qadim itu ialah ibarat daripada ternapi awal dengan makna mula jadi. Awal itu ialah makna mula jadi. Adapun awal dengan makna yang ada sebelum daripada ada makhluk lagi, maka tidak dinafikan dia kan hazal makna, ini makna, yakni makna yang ada sebelum daripada makhluk. Kerana apa? Tidak dinafi kerana sabit ia ini makna pada firman-Nya Ta'ala huwal awwalu. Pendeknya wajiblah kita, pendek kalam musannif tu, wajib kita iktikad kata Tuhan kita itu bukan dihulunya Tuhan itu tak ada, bukan baru adanya Tuhan tu. Beginilah maksud daripada ibarat ulama qidam, artinya sedia mustahil, lawannya iaitu bahru. Percaman yakni dalil kait kita kata sedianya Ta'ala bukan bahru itu ialah kita fikir kalau tak sedia tentulah bahru, maka yang baru ada itu tentu sekalilah ada yang mengadakan dia kanjang. Kerana tak sah nak jadi sendirinya yang baru tu, maka yang mengadakan dia kanjang baru itu jika ianya qadim maka dialah Tuhan, dan jika ianya baru maka tentulah ada yang mengadakan dia yang menjadikan baru, yang mengadakan yang baru itu mengadakan dia, maka tentu ada yang mengadakan dia yang mengadakan dia juga. Maka jika ada yang mengadakan dia yang mengadakan dia tu ialah zat yang dia beri ada dahulu itu, maka tentulah bohong. yakni dengan bahawa seperti Zaid menjadikan Umar, maka Zaid itu berhajat kepada Umar menjadikan dia, maka maka Zaid menjadikan Umar, dan Zaid itu berhajat kepada Umar menjadikan Zaid juga, maka ketika itu bohong.
dinamakan dur. Maka tentulah bohong kerana berhimpun dahulu dan kemudian lagi pula jadilah maknanya benda yang sebelum ada lagi itu boleh beri ada akan benda yang lain. Maka inilah dinamakan dur. Maka tetaplah mustahil kemudian. Mustahilnya kemudian jika adalah yang mengadakan dia kan yang mengadakan juga ataupun yang mengadakan Tuhan itu ada di hulunya, di hulu Tuhan yang mengadakan dia kan yang mengadakan dia itu dimakianlah ada yang dihulunya hingga tidak sud sebelah kemari, yakni sebelah umi dah. Maka tentu bohong juga kerana tiap-tiap benda yang tak bertambah-tambah. Maka kerana tiap-tiap benda yang bertambah-tambah itu jika sangat banyak sekali pun tentu suk juga. Kerana apa boleh kata suk? Kerana apa boleh kata suk juga? Tentu suk juga. Maka tak kala begitu maka nak bertambah-tambah kalau terlebih tua itu mustahil. Yakni nak bertambah-tambah belah lek humi. Bukan belah lek forok, bukan belah lek ekor, belah lek humi, belah lek kemari itu maka tu mustahil. Maka yang semacam ini dinamakan dia kan al-mazkur yang tersebut, yakni berhubung-hubung pada pihak humi dengan ketiadaan su itu tasalsul. Maka tentu bohong jika sebelah ummi dan sebelah tua, yakni tasalsul sebelah ummi dan tua, maka itu bohong. Maka apabila kamu nyata kata mustahil ada suatu dengan sendirinya dan juga mustahil dur dan tasalsul itu, maka tetaplah mustahil nak ada Tuhan dengan salah satu daripada tiga jalan itu, yakni jalan ada dengan sendiri dan ada dengan dur dan ada dengan tasalsul. Kalau begitu tetaplah sedianya Ta'ala dan bukan baharunya Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Bahasan sifat baka apabila sudah kita cukup kejap kata sedianya Allah Ta'ala dan bukan baharunya Allah Ta'ala, maka tetap kejap pula kata kekalnya Ta'ala dan tak binasanya Ta'ala. Maka bakanya Ta'ala itu ibarat daripada ternafi akhir dengan makna kesudahan bagi adanya dengan tidak bersabit dengan siapa pun beri kekalannya. Yakni baka tu ternafi akhir, yakni tidak ada kesudahan. Hanya ia Ta'ala itu yang bangsa kekal. Adapun akhir dengan makna yang tinggal kemudian daripada binasa makhluk, maka tidak dinafikan dia. Tidak dinafikan dia kerana sabit pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, huwal awwalu wal akhiru jalanan, dan percaman dalil kata Tuhan kekal itu ialah kita fikir, iaitu tiap-tiap yang binasa itu tentu ada yang membinasakan dia kan yang binasa. Maka siapakah ada lagi yang terlebih kuat dan sakan pada Tuhan, yakni lebih sakit pada Tuhan
yang nak membinasakan Tuhan, serta pula kalau akhirnya binasa, maka tentulah dia bukan sedia, yakni jika dia Allah, dia Tuhan itu binasa, maka bukanlah ia tu sedia, kerana jadilah zatnya Ta'ala itu mungkin dan jaiz namanya, kerana boleh kata mungkin, illa atas illa, kerana semua yang terima keduanya, yakni terima terima kedua belah itu mungkin, yakni terima binasa, maka kesemua mungkin itu tentu baharu adanya dengan sebab ada yang mengadakan dia kan mungkin, maka tentulah dia itu mungkin itu baharu, maka tetaplah Astaghfirullahalazim. Maka tentulah ia Allah Ta'ala itu baharu. Jika yasu dan berhajat kepada yang mengada, maka tetaplah bohong seperti yang terdahulu kenyataannya. Dalil pada dalil kidam, kenyataannya al-mazkur musannih ni pada dalil kidam. Kemudian jika kita buat kata binasa Allah Ta'ala dengan sebab dia sendiri membinasakan dia kan Allah Ta'ala sendiri, maka tetap bohong juga. Tu pembohong juga, kerana membinasakan yang hidup itu tetaplah dengan menjadikan mati padanya dengan dalil firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan mati padanya pada yang hidup. Allazi khalaqal mauta wal hayata, yakni Tuhan yang terjemah ayat dengan sepenuhnya ialah Tuhan yang menjadi ia akan sifat mati dan sifat hidup. Yakni Tuhan yang menjadikan mati dan hidup. Kalau begitu bermaknanya jika Tuhan membinasakan diri sendiri, maka dengan makna ia sendiri menjadikan sifat mati pada zatnya Ta'ala, maka membawalah kepada ada makhluk yang terlebih kuat dan sakan pada Tuhan, maka bohong-bohong serta pula membawa kepada tak sedianya Ta'ala. Wallahu a'lam. Allahumma salli afdala salati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikril ghafilun.